Sebab dulu garisan cikgu straight Macam mana kau sebut garisan cikgu straight? Tak faham ah. Okey, baik. Okey, tak apa. Kita akan lihat sekejap. Sebelum itu cikgu akan sharekan dulu buku teks dulu. Okey, iaitu buku teks kita nak buat ni. Oh, ya ke? Okey, baik. Hmm, okey, baik. Oh, okey. Baik, so kita nak buat jarak, mengukur jarak lurus dan jarak melengkung. Jarak melengkung. Kita ada pembaris, jangka tolok dan jalur kertas Baik, so kita dah ada alat-alat ini. Baik. So cikgu akan buat berdasarkan bagaimana cikgu nak buat dengan kamu sebenarnya. Seperti yang dijanjikan hari tu. Baik. So cikgu akan buat begini. Okey. Um, kawan dah nampak setup cikgu dah nampak setup cikgu. Alright. So, baik. Ini terdiam sekejap. Ini jalan raya. Ini sorry, terbalik. Ain Zulaikha pun nak masuk. Sirap. Ini sungai. Ini sungai. Yang bengkang-bengkok ni sungai. Yang ini jalan raya. Baik. Sebelum kita teruskan, cikgu nak korang buat macam ni juga, boleh tak? Tak kisahlah korang punya tu apa, bengkang-bengkok ke apa, tak apa. Cuba kongsikan sekejap. Cuba korang buat macam tu. Ini sungai. Ini jalan raya. Korang jangan terpegun pula. Sebenarnya terus, sebab cikgu ni orang seni, memang boleh melukis, cuma jarang, tak ada masa. Tak ada masa nak melukis. Jadi sebab itu baik. So kita boleh buat jambatan tu begini. Jambatan tu begini. Alah, kan sikit-sikit je lah, diam. Dan sini ada jambatan. Ingat ini jambatan bukan jamban. Jamban lain, jambatan lain. So ini risau. Ini jambatan. Baik. Macam cikgu cakap hari tu, kalau boleh, sediakan kamu punya apa? Kamu punya peralatan, iaitu set geometri. Penting ada benda ni. Ini dipanggil sebagai apa? Sebagai jangka tolok, dua-dua yang tajam. Dua-dua yang tajam. Ni dua-dua tajam baik. Dua-dua tajam. Ini dua-dua tajam, bahaya ni. Kau jangan. Ni kalau kena mata, buta. Kalau kena mata, buta. Nampak? Cucuk mata. Dua-dua mata buta. Jangan. Jangan main dengan alat ini. Baik. Dan seterusnya, kamu biasanya akan ada apa? Ada ini. Ini dipanggil apa? Jangka lukis. Ada ruangan untuk, ada sarung dia untuk letak pensel. Kan? So, ini. Letak pensel. Baik. Ini jangka lukis. Baik. Kemudian kamu pastinya akan ada benda ni, iaitu ini dipanggil apa? Protractor, ataupun dipanggil juga sebagai jangka sudut. Ini jangka sudut. Baik. So, cikgu minta kamu lukis yang ini sungai. Kemudian ini jalan raya. Yang ini jambatan. So kita nak tunjuk bagaimana untuk mengukur jarak lurus. Mengukur jarak lurus. Baik. Cikgu, kalau dah buat macam ni cikgu, pastikan biasanya dalam, katakan ini satu peta Peta dia kita guna skala. Skala dia apa? Kita guna skala skala dia kita guna skala penyata. Sungai saya kurus, tak apa. Kurus ke gemuk tak apa. Skala dia, skala 1 cm mewakili mewakili 1 kilometer. So kita buat macam ni lah.
Okey, skala 1 cm mewakili 1 km. Okey, baik tu skala. So sekarang kita akan buat di jalan raya, iaitu 2 titik. Okey, 2 titik iaitu katakanlah 1 titik di sini, okey, dan 1 titik di hujung ni. Okey, titik ini dengan titik ini. Tak kisah jarak dia macam mana pun tak apa. Tetapi cikgu nak ajar kamu bagaimana untuk menggunakan jangka jangka tolok ni. Fungsi jangka tolok ni adalah bila kamu buka kangkangkan dia, buka kangkang lain, buka. Tu. Dia menang. Hana Natasha, jangan buat lagi jangan buat lagi. Okey. Baik. Jadi apa yang kamu patut buat iaitu alat ini, okey, yang hujung tajam tu letak dekat hujung tu. Tekan. Tekan Kemudian yang di hujung ni korang tarik dia sampailah kena kat hujung tu. So dia begini, nampak tak? Dia begini, nampak tak? Okey. Kalau kepada mana-mana pelajar yang ada benda ni, memang untung sangatlah. Okey. Nampak tak? Tak ada okey. Tak apa. Dapat. Siapa yang ada, okey, untunglah boleh buat. Okey. Kemudian bila dah dapat itu, okey, kamu letakkan pembaris. Ni pembaris. Okey, pembaris yang 1 cm tu kan. Baik. Kemudian cara nak ukur dia macam mana, cikgu? Baik. So, kamu angkat yang ni, dia kalau kamu buat macam mana pun dia tak akan bergerak tau. So jarak tu tak akan bergerak. So kamu ukur daripada kosong tu sampailah ke berapa tu? Huyo, 9. Ngam-ngam 9. Nampak tak? Ngam-ngam 9 cm. Bila ngam-ngam 9 cm, bermakna kita tahu bahawa 9 cm kan? So sini 1 cm mewakili 1 km. Bermakna kalau dia 9 cm, okey, maknanya bersamaan dengan 9 kilometer. Maknanya kalau 1 cm mewakili 1 km, 9 cm bermaksud 9 kilometer. Bermakna 9 kilometer ni apa? Jarak kita kata sini adalah daripada A ke B. Jarak dari A ke B, so 9 kilometer. Okey. Baik. Itu jarak, dikira jarak lurus. Okey, menggunakan jangka tolok. Baik. Yang nak belajar betul-betul ni hari ni iaitu cara-cara menggunakan kita kata sebagai menggunakan jalur kertas. Cikgu, macam mana nak dapat jalur kertas? Senang saja. Macam ni. Okey, baik. Kamu ambil satu kertas kosong yang sebenarnya dah tak pakai. Okey, macam ni. Kemudian kamu ambil pembaris. Okey, standby ambil pembaris. Okey, jalur kertas tu di hujung bahagian paling panjang tu Jalur kertas ni kan kita tahu kan ada bahagian yang panjang tu ataupun yang melebar punya kan. Yang melebar yang ini. Ini lebar. Okey, kejap cikgu alihkan. Okey. Baik. So, yang ini melebar. Okey. Okey, macam mana aku? Okey. Yang ini melebar, kemudian yang ini yang memanjang. Okey, yang memanjang. So, apa yang kita kena buat iaitu kita ambil yang bahagian memanjang ni, kita lipat 2. Kita lipat 2. Lipat sikit je. Lipat sikit. Tak ada sikit dah sangat lah kan. Sikit macam tu. Okey, kemudian bahagian inilah yang kita nak gunakan untuk sebagai jadi jalur kertas. So kalau cikgu pun buat apa? Cikgu pun akan koyakkanlah dia. Nampak tak? Okey. Okey, puan-puan, cara-cara masak hari ni
Jadi campurkan bawang kat sini. Sambil tu kita potong-potong sayur ni ya. Okey, makcik-makcik tu yang duduk belakang tu. Jangan gelak-gelak je macam tu. Ya. Okey. Baik, kita potong daging ni kecil-kecil ya. Nampak tak? Dapat. Gitu. Okey. So, macam masak-masak pula. Masak untuk siapa ya? Contoh korang ni. Okey. Baik. Okey, so sekarang kita dah ada jalur kertas. Ini dipanggil jalur kertas. Okey, jalur kertas korang dah buat belum ni? Dah buat belum? Dah ada belum jalur kertas ni? Dah belum. Ain buat sekarang Ain. Okey. Buat sekarang. Okey, pastikan dah ada jalur kertas ini. So, kemudian okey. Bagaimana nak ukur sungai ni? Okey. Kejap. Baik. Bagaimana nak ukur sungai ni? Ya. Okey. Bagaimana nak ukur sungai ni? Okey, menggunakan jalur kertas. Okey, take note benda ni Baik. Let's say lah jalur kertas itu kamu akan katakan di sini, daripada sini jalur kertas tu kita kira jarak daripada titik ini, katakanlah titik ini adalah C. Titik C. Daripada titik titik C sampailah ke titik D. Katakanlah kat sini D. Titik D. Kemudian soalan tanya apa tahu? Soalan tanya iaitu berapakah jarak dari titik C, jarak sungai. Jarak sungai ini dari C ke D. Macam mana nak kira jarak ini? So kita akan gunakan, bagi cikgu lah paling senang buat jalan sendiri. Paling senang gunakan jalur kertas, suka tikau je. Cikgu, kertas saya koyak, buat balik. Baik, jalur kertas ini baik. Semua dah ada Semua dah ada jalur kertas Sampai kuat makan ke kertas tu sampai koyak. Kan? Tak adalah. Ain Zulaika, kau kertas tu koyak mesti kau ada maki hamon dia. Kan? Kau ada marah-marah dia tak? Koyak dia, sian dia tu. Kan? Tu koyak balik. Itu koyak lain Oh, koyak lain. Okey, baik. Risau. Baik, aduh. Alright. So, kita dah tahu nak ukur daripada C sampai ke D. So cara nak ukur C ke D ni iaitu kita gunakan jalur kertas ini. Baik, di jalur kertas ini make sure kamu nak ukur dari hujung ke hujung payah. So kamu ambil daripada satu titik di tengah sikit. Kamu tandakan kat sini, tanda sikit. Nampak tak ada tanda sikit kat ujung tu, supaya kamu jadikan itu sebagai penanda awal. Baik, bagaimana cara ukur dia cikgu? Begini, tengok betul-betul. Baik, so kita akan tandakan benda ni kepada tanda C tu. Nampak tak ada titik ni kan? So kita akan tandakan dia dekat sini. Baik, dengan menggunakan pen ataupun pensel, kita tekan dia. Kita tekan dia. Kertas ni boleh pusing kan? Boleh pusing kertas ni walaupun kita tekan dia. So kita akan gerakkan kertas ini ikut bentuk bentuk sungai itu. Contohnya kita akan letakkan begini. Ikut sungai ke sana kan? So kita ikut bentuk kertas tu sampai, dan kita pegang, kita angkat pen, kemudian kita pergi ke bahagian yang di hujung kertas tu, yang ada dekat-dekat di corner tu. So kita tekan balik kertas tu. Kemudian kita pusing dia. Ikut bentuk sungai tu. Nampak tak? Kita ikut bentuk sungai tu. Dah ikut bentuk, kita tekan dia lagi. Kemudian kita angkat pen dan kita tekan balik. Kemudian kita angkat tangan, kemudian kita pusing lagi kertas itu. Pusing jalur kertas itu ikut bentuk sungai sampailah dia dah nak keluar.
kita tekan, kemudian kita angkat pen, kemudian kita letakkan di hujung nak keluar sungai tu. So bila kita dah tekan, kita angkat pen, kita angkat jari ni, kita pusing kertas itu ikut dia punya sungai. Ikutlah sungai tu. Okey, sampai ke hujung ni kita tekan, kemudian kita angkat pen, kemudian kita pergi ke tekan lagi kat sini. Okey, tekan lagi kat sini. Nampak tekan lagi kat sini. Kemudian kita angkat pen, kita pusingkan lagi ikut bentuk sungai. Ikutlah bentuk sungai sampailah ke dia nak keluar ni. So kita pun angkat pergi ke kat luar ni bentuk sungai. Kita tekan dia, kemudian kita pusing balik. Okey, sampai ke mana tadi? Sampai ke titik tu kan? Sampai ke titik tu. So kita tekan. Okey, so dah sampai sini. So bila kita tandakan kat sini, so kita dapatlah jarak dia sebenarnya mana. Daripada hujung ini. Okey, kalau kamu tengok daripada hujung ini sampailah ke hujung ini. Itulah panjang sungai. So tak reti-reti lagi nak guna apa? Kita pun ambillah pembaris. Dan bila pembaris, kita akan letakkan dia begini. Bermula daripada kosong. Okey. Kita akan tengok kosong, kemudian sampailah ke 15. Lebih daripada 15. Kalau lebih daripada 15, kita tanda dekat 15 tu. Tanda dekat 15 tu. Kemudian kita tambahlah lagi berapa ukuran yang tinggal. So kita tambah lagi ukurannya di sini. Lebih kurang 1 cm lagi. Okey, another 1 cm lagi. Jadi so bermakna total adalah 16 cm. So nampak tak? So bila kita dapat, okey, dia adalah 16 cm. Bila 16 cm, maka kamu boleh darabkan guna skala. Skala dia ialah 1 cm mewakili 1 kilometer. Jadi bermakna berapa? 16 kilometer. Yes, betul, 16 kilometer. Macam itulah. Tak boleh guna jangka tolok. Okey, baik, ada yang argue dulu. Okey, cikgu, tak boleh ke guna jangka tolok? Ya. Baik. Okey, baik, ada yang kata maksudnya kita kena guna pembaris juga. Ya, pembaris tu digunakan untuk mengukur berapa dalam sentimeter. Tapi kalau katakan kamu, okey, gunakan titik ni, okey, katakan daripada sini sampai sini, kamu gunakan pembaris. Cuba cerita dengan cikgu macam mana kau nak ukur. Kan? Engkau ukur daripada sini sampai sini. Okey, let's say lah sini sampai sini. Okey, berapa? 7. Kemudian kau nak ukur lagi berapa? Okey, nampak tak kamu akan pen ni dan juga pembaris akan bergerak-gerak. So kamu sukar untuk mendapat ukuran yang tepat. Boleh faham? Sebab itu dengan menggunakan jalur kertas, okey, jalur kertas ini dia lebih mudah. Okey, baik, katakanlah kamu nak guna jangka tolok. Okey, jangka tolok macam mana kamu nak ukur? Okey, jangka tolok macam ni Macam mana kamu nak buat? Okey. Okey, ni jangka tolok. Takkan kamu nak terus straight macam ni? Okey, straight macam ni. Tak betul. Sebab sungai ni dia melengkung. Dia melengkung. Ataupun adakah kamu nak buat okey sikit-sikit? Contoh macam mana? Okey, kamu nak buat macam ni. Okey, contohnya kemudian kamu buat macam ni, kemudian kamu pusing dia macam ni, kemudian kamu pusing dia macam ni. Okey, macam tu boleh? Okey, berpusing-pusing sampailah ke tempat dia. Okey. Maknanya daripada sini pusing, kemudian pusing. Dah. Kan? Sekali lagi kita buat. Ni pusing, kemudian pusing, kemudian juga pusing, kemudian juga pusing, kemudian juga pusing. Okey. Jadi dikhawatiri ianya kurang tepat. Penat. Berpusing-pusing dengan kau pun pusing. Okey, baik Hana Natasha. Okey. Cikgu, kalau line measurement saya daripada cikgu betul ke? Betul. Sebenarnya, okey, yang cikgu buat ini
Sebenarnya berdasarkan kepada pengiraan cikgu. Kalau korang dapat ukuran yang berbeza, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebabnya, okey, bukan cikgu nak sebab kita guna bahan yang berbeza. Cikgu tanda C kat sini, D kat sini, memang cikgu ukur sendiri. Kamu punya C dengan D mungkin pendek lagi. Mungkin ada yang buat C dengan D panjang lagi, betul tak? So, okey. Jadi cikgu bukanlah nak cari jawapan yang betul, tapi cikgu nak ajar kamu how to use this jalur kertas. Okey. Lepas tu dah dapat untuk kertas tu, lepas tu buat apa? Okey. So bermakna bila kamu dah buat macam tu, maknanya kamu dah ukur menggunakan taktik jalur kertas itu seperti mana yang cikgu dah ajar tu kan. Pusing, okey, pusing, kemudian pusing semua kan. So, bila kamu dah dapat ini, bermakna memudahkan kamu untuk apa? Untuk mengukur. Bila dah dapat tu, kamu boleh terus ukur. Okey, berapa sentimeter ni? Sebab dekat sini mana ada sentimeter? Jalur kertas tak ada sentimeter kan? So, kamu boleh ambil pembaris, kemudian kamu ukur lah. Berapakah jarak daripada tanda yang kamu tanda tu sampai yang kamu tanda. So, gunakan pembaris. So, dapatlah berapa cm. Kemudian daripada cm itu, kamu boleh darabkan dengan skala. Skala 1 cm mewakili 1 km. Maka, ianya adalah 9, kalau tadi kita kira 16 cm kan. Maka sungai adalah 16 km. Itu cara dia. Macam boleh faham semua? Okey. Boleh faham Okey. Setup setup benda ni semata-mata nak ajar korang benda ni Okey. Setup benda ni semata-mata untuk korang korang ni. Okey. Baik. So kalau boleh. Okey. Baik. So sampai cari peralatan lah juga kan, yang baru. Okey. Berapa ringgit ni? Berapa ringgit RM14 satu set ni RM14. Okey, jadi kamu memang akan banyak guna benda ni peralatan-peralatan ini. Okey, so cikgu syorkanlah untuk kamu dapatkan jugalah benda-benda macam ni. Okey. Okey. Apa jadi dengan yang lama? Okey, ada kan. Alright. So, itu berkaitan dengan apa yang kita telah lihat. Okey, berkaitan dengan iaitu so kita dah lihat perkara yang berkaitan dengan mengira jarak menggunakan jalur kertas. Okey. So ada soalan nak tanya? Okey, tak ada So kita telah lihat berkaitan dengan jalur kertas. Sihat. Okey. Kita telah lihat berkaitan dengan penggunaan jangka tolok dan kita telah mengukur jarak melengkung. Kita dah ukur jarak melengkung yang dalam buku ni. Dia tunjukkan belum lagi. Besok baru buat RTK test. Besok kita buat RTK test besok. Tapi versi COVID-19. Oh ya ke? Okey. Baik. Cikgu tutup dulu. Okey. Baik. Itu berkaitan dengan skala dan jarak. So cikgu harap kamu dah dapat idea bagaimana untuk mengukur jarak yang melengkung. Mengukur jarak yang melengkung. So kita nak sambung belajar kita iaitu tentang peta topografi. Okey, baik. Semua okey tak ni? Okey. Alright. Okey, kita boleh sambung pembelajaran kita pada hari ini dan kita nak sambung berkaitan dengan peta topografi. Cuma cikgu rasa macam ada something iaitu kenapa dia lag. Korang perasan tak ada lag? Ada lagging sikit.
Macam seolah-olah macam suara cikgu pergi dulu, kemudian gambar lambat. Kan? Ha. Kan macam lagging je. Okey. Macam mana aku nak buat ni kenapa dia lagging? Kan? Okey. Baru guna dua sebab setup tadi kot. Mungkin sebab setup tadi kot. Mungkin sebab setup tadi. Okey. Baik, tak apa. Okey. So, kita harap okey, mungkin sebab setup tadi. It's okay. Okey. Baik. Kita nak lihat tentang okey. Aduh ya Pravin, kau ni kan alamak caps. Baik. Okey, baik. Minggu lepas, okey, kita telah bincangkan tentang peta topografi. Okey, peta topografi okey, dan kita telah bincangkan tentang garisan timuran dan garisan utaraan. Habislah duk bergaduh-gaduh tentang tentang kenapa itu garisan timuran, kenapa tu garisan utaraan, kan? Jadi duk bergaduh lah masing-masing. Kan? Jadi dia tak faham-faham tentang garisan utaraan. Okey. Okey. Itulah. Santosh Das, timuran tu yang vertikal kan? Yang vertikal yang mana? Vertikal yang ini. Horizontal yang ini. Betul? Betul kan? Vertikal yang ini, horizontal yang ini. Okey, baik. Always remember bahawa kalau katakan dia memang ada dua garisan di atas peta topografi, iaitu garisan utaraan dan juga garisan timuran. So garisan yang timuran itu, kalau kamu tengok, garisan timuran ini adalah memanglah garisan dia menegak. Memang garisan dia yang ini 28, yang ini memang 29, ini 30, kemudian ini 31, kemudian ini adalah 32. So, ini yang bertegak-tegak ini semua dipanggil garisan timuran. Ingat ini garisan timuran. Kenapa dia garisan timuran, cikgu? Kerana kena ingat bahawa dipanggil garisan timuran kerana kerana nilainya. Perasan tak nilai dia semakin bertambah? 28, 29, 30, 31, 32. Maknanya dia semakin bertambah ke arah timur. Garisan tu nilai dia bertambah ke arah timur. Sebab itu dipanggil garisan timuran. Walaupun dia tegak-tegak macam ni, tapi dia adalah garisan timuran kerana nilainya bertambah ke arah timur. Manakala kalau kita lihat yang lain-lain ini, kalau kita lihat yang lain-lain ini, iaitu garisan yang melintang pula. Yang ini 51, 52. Yang ini melintang ni melintang dan melintang, yang dipanggil horizontal tu kan. Yang ini kita tengok cikgu melukis garisan itu ke arah timur, tetapi dia dipanggil garisan utaraan. Kenapa dipanggil garisan utaraan? Kerana nilainya bertambah ke arah utara, iaitu 51, 52, 53, 54, 55. Dia semakin bertambah ke arah utara. Dia bukan ikut garisan tapi dia ikut nilai. Ya, betul. Dia ikut nilai. Nilainya makin bertambah ke arah utara. Sebab itu dipanggil garisan utaraan. So yang ini dia nilai dia bertambah ke arah utara. So dia adalah garisan utaraan. Okey, clear yang itu
Okay, clear yang itu ya. Right. Okay. So clear, kalau clear yang itu, okay, ada soalan tak tentang ini? Okay, ada soalan tak tentang garisan timuran? Tak ada Alright, clear, bagus. Alright. Baik. Kita nak masuk hari ini iaitu berkaitan dengan rujukan grid. Apa yang dimaksudkan dengan rujukan grid? Ya, betul sama. Betul sama. Dalam exam pun dia bagi yang sama. Baik. Apakah yang dimaksudkan dengan rujukan grid? Baik, rujukan grid ni sebenarnya adalah kombinasi nilai garisan timuran dengan nilai garisan utaraan pada titik persilangan. Jadi, dengan nilai itu kita dapat menentukan kedudukan sesuatu tempat atau lokasi pada peta topografi dengan cepat dan mudah menggunakan kaedah rujukan grid. Dalam rujukan grid, rujukan grid mesti apa tahu? Garisan timuran hendaklah dibaca dahulu. Maknanya timuran dulu baca, baru kemudian garisan utaraan, nilai garisan utaraan dibaca. Dan terdapat dua cara rujukan grid, iaitu rujukan grid 4 angka dan juga rujukan grid 6 angka. 4 angka dan juga 6 angka. Macam mana tu? Don't worry. Macam ni. Rujukan grid 4 angka lebih sesuai digunakan untuk menentukan kedudukan sesuatu kawasan yang luas dalam segi 4 grid. Macam ni cikgu. Kamu tengok ni kita tengok yang ini. Contoh yang sebelah ini Baik. Kita tengok ini garisan apa ni? Ini garisan timuran, betul? Ni garisan timuran. Baca dulu garisan timuran. Baca dulu garisan timuran. Baik. Kalau soalan tanya, rujukan grid 4 angka bagi kampung raya. Kamu tengok kampung raya ni. Ni kampung raya. Nak baca yang 31 ke 32 cikgu? Kita baca yang depan dulu. 31. Sebab itu 31 itu diletakkan di depan. RG31. Kemudian ini adalah 231 ni adalah garisan timuran. Timuran. Kemudian yang di atas ini 53 dengan 54 ni, 53 dengan 54 ini adalah garisan utaraan. So kampung raya ni dekat 53 ke 54 cikgu? Kampung raya ni dekat 53. Sebab itu 53 itu diletakkan di sini. Sebab itu rujukan grade 4 angka dia ialah 3153. RG ni rujukan grade Kenapa bukan 54? Bagus soalan itu. Baik, dia begini. Dia Widian. Sebenarnya kalau kamu tengok tentang kalau kamu tengok berkaitan dengan ini, sebenarnya kampung raya ini, kalau kamu tengok nombor ni, in the middle of 53 and 54. Yes, betul. Sebenarnya begini. Kalau kita buat line ini 31, ini 32 kan. So 31, after perkataan 31 ni 31.1, ni 31.2, 31.3, 31.4, 31.5, 31.6, 31.7, 31.8, 31.9 and 32. Nampak tak? Means that this area still 31. Still 31. The next one is, kalau kita lihat yang 53. 53 ni dengan 54, 53.1, 53.2, 53.3, 53.4, 53.5, 53.6, kemudian 0.7, 0.8, 0.9, barulah 54, betul? Jadi this area still belongs to 53.
Maknanya, okey, dia still lagi kawasan itu adalah kawasan 53. Ni semua kawasan 53. Sampailah dia 54. Dan 54 di sini atas pula. Ini area 54. Dia gitu. So that's why this area adalah kampung raya adalah area 31 dan 53. That's why dibuat rujukan grade 4 angka RG3153. Okay, siapa boleh faham tak? Boleh cikgu. Boleh Ada siapa yang tak faham tak? Ada sesiapa yang tak faham? Okay. I don't know lah kan, but cikgu tak tahu lah, tetapi cikgu pun dulu Lily. Apa yang tak faham, Lily? Okay. Apa yang tak faham boleh tulis dalam Zoom chat Sebenarnya cikgu pun dulu belajar cara kira. Cara kira. Okey, untuk rujukan grade 4 angka ni. Okey, cara kiranya untuk 4 angka ni, okey, sebenarnya adalah, okey, ada yang tak faham cara kira. Baik, sebenarnya kamu jangan risau tentang nombor-nombor ni sebab sebenarnya nombor ini, nombor 54, 53, 31, 32, nombor tu memang dah dibagi, okey, dalam peta. Dalam peta memang dah bagi dah nombor-nombor ni. Dalam peta dah memang bagi nombor 54, 53, 31, 32. Dah memang dah bagi. Cuma soalan tanya apa tahu? Okey, berapakah rujukan grade 4 angka bagi kampung raya? Jadi untuk kampung raya, kalau dia nak rujukan grade 4 angka, 4 angka ni maknanya 4 je lah. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau nak 4 angka saja, dia memang ada 4 je lah. So kalau 4 tu macam mana cikgu? Iaitu 2 nombor pertama itu adalah untuk garisan timuran. Dan 2 nombor yang kedua belakang tu adalah garisan utaraan. Okey, jadi cara untuk mengiranya adalah, okey, kalau soalan tanya rujukan grade 4 angka bagi kampung raya ialah, kamu tengok, okey, di bawah dia, okey, ada 31, 32 kan? So ada 31, 32. Cikgu, mana yang nak pilih? Yang nak pilih sebenarnya adalah nombor yang awal, iaitu 31. Kenapa yang awal? Kerana this area kampung raya ini still dalam 31. Dia bukan dalam area 32. Sebab itu kita akan letak RG31 kat sini. Okey. Kemudian kita kena dua nombor belakang kita kena ambil garisan utaraan. So garisan utaraan yang menegak ke atas kan. So garisan yang nilai dia bertambah ke atas, iaitu 53 dan 54. Cikgu, yang mana satu nak ambil? Kita akan ambil yang di bawah tu, 53. Kenapa ambil yang di bawah? Kerana this area still belong kepada 53. 54 punya kotak di atas. So yang di bawah ni, yang di bawah ni still dalam area 53, bukan area 54. Sebab itu RG ni menjadi 3153. Okey. Ini rujukan grade 4 angka. Boleh faham, Lily? Area 51 ada. Area 51 ada, tapi bukan di sini, pandai. Aduh ya, nak juga tanya area 51. Okey. Ada je. Baik, soalan tanya, apa maksud RG? RG itu adalah, RG itu bermaksud, okey, RG ialah rujukan grade. RG itu rujukan grade. Tapi bila dibuang rujukan grade, jadilah RG. Itulah dia. Okey, nampak?
Ah, Boleh faham Santosh? So RG tu rujukan grade 3153. Ya, shortcut dia. Shortcut shortcut. Jadi itulah rujukan grade 4 angka. 3153. Kita tengok. Tak perlu, tak perlu. Kita tak perlu. Untuk benda macam ni, kita bukan nak tahu tentang arah ya. Kalau arah kita kena tahu degree, timur ke barat, utara ke selatan, tak juga aku berjumpa dari bukan. So dia tak ada. Kamu tak perlu mencari arah timur, barat ke apa, utara, selatan, tak perlu. Okey, kamu kena cari apa? Kena cari area tu kat mana. Itu je, lokasi. Rujukan grid maknanya lokasi. Lokasi tempat itu. Okey, bukannya suruh cari arah. Kalau arah kenalah cari degree, kenalah cari darjah, timur ke barat. Dah. Ulang-ulang lagi. Okey. Jadi itulah cara bagaimana nak ukur rujukan grade 4 angka. Dan rujukan grade 4 angka ni kebiasaannya untuk mencari kawasan yang luas. Okey. Iaitu sepertinya contoh kamu nak cari kawasan hutan, kawasan pertanian, kawasan perlombongan. Tak ada. Dia kalau cari RG je. Okey. Kalau latitude longitude itu lain. Kalau latitude longitude dia akan minta kamu cari okey daripada peta dunia. Daripada peta Malaysia ke kan. Peta Malaysia, peta Asia Tenggara, dan dia minta cari latitude longitude, dia akan gunakan macam ni juga. Tetapi kalau untuk di peta topografi, dia akan gunakan rujukan grade ini. Baik. Okey, satu kita kata cikgu, kalau ini dia memang cari kampung raya cikgu. Okey, perasan tak bahawa kampung raya ni kalau korang tengok betul-betul, sebenarnya kampung raya tu di mana? Kampung raya ni sebenarnya adakah di perkataan ini ataupun di titik-titik yang di rumah ni ataupun di kilang ni sebenarnya? Yang mana satu sebenarnya kampung raya? Siapa tahu? Dekat mana kampung raya sebenarnya? Soalan cepu cemas. Kelantan saya pernah pergi. Baik. Bukan cikgu cakap korang pernah pergi ke belum. Kat peta ni sebenarnya kat mana sebenarnya kampung raya. Okey. Untuk pengetahuan kamu, sebenarnya kampung raya tu bukanlah di perkataan ini. Bukan kat perkataan ini kampung raya. Bukan. Sebenarnya kampung raya tu adalah berada di mana? Di sini. Ni nampak ni. Ini rumah-rumah ni. Rumah-rumah penempatan. Penempatan ni adalah kampung. So kampung ini kampung raya. Titik-titik tu adalah perumahan. Ya. Itu kampung raya. Tapi nama dia diletakkan di sebelah kampung. Dia nama tu je diletakkan di sebelah kampung. Tapi ini adalah kampung. Dikira sekali lah sebenarnya. Dikira sekali. Kalau nak diikutkan, sebenarnya kampung raya itu keseluruhan. Keseluruhan ini kampung raya sebenarnya. Termasuk juga rumah-rumah. Kemudian ada kilang. Kemudian ada ladang getah. Kenapa tak susun rumah tu? Kau ingat rumah ini boleh ke? Nak buat rumah Susun. Kau tak susun, bagis sekarang. Kau tak bagis sekarang, aku tak terima tu rumah sebagai rumah kau. Kau ikut rumah ni. Tak ada. Rumah ikut tanah orang masing-masing. Suka hati dia Kau ingat apa? Okey. Di rumah kita pun dah bina rumah. Oh, cantiklah rumah aku ni. Kemudian orang sebelah buat rumah. Cik, saya nak buat rumah ni. Nak buat rumah kat mana? Sana. Okey, baik. Sebelum tu lurus. Jangan bengkok. Sikit pun aku tak nak bengkok. Nak bagi lurus. Okey, lurus Tak ada. Okey.
Kenapa tanah dia tak tersusun? Memanglah dia ikut bentuk muka bumi. Dia ikut bentuk muka bumi. Buatnya kalau nak lurus tu, rumah dia kat sebelah tu tepi sungai. Kan? Kemudian kamu cakap apa? Tak kira. Tepi tu sungai kan? Dia cakap apa? Mana boleh lurus? Ni dah masuk sungai. Saya kenalah ke belakang sikit. Tak ada. Aku nak lurus. Kau tak kira. Rumah tu separuh masuk sungai pun tak apa. Buat sekarang. Buat sekarang. Lurus. Janganlah macam tu kan. Okay. Rumah kat Shah Alam lurus sebab ke rumah bela buaya. Okay. Jadi jangan marah-marah gitu dia bukan macam tu. Dia memang ikut terpulang lah. Memang penempatan tu ikut kehendak tuan punya tanah. Baik. So soalan yang soalan yang best orang tanya apa tahu? Selalu pelajar tanya apa? Cikgu, kalau dah di sini ni penduduk-penduduk kampung yang tinggal kat sini, kan? Kenapa perkataan kampung raya tu tak letak kat sini? Kenapa letak kat luar? Betul tak? Kan? Betul kan? Kenapa tak letak kat sini? Kenapa letak kat luar? Okay. Kenapa nama kampung raya letak kat luar ni? Kenapa tak letak kat sini kan? Dia macam ni lah. Okay. Tak. Bukan orang yang buat buku ni. Bukan. Sebenarnya dia begini. Begini. Cuba bayangkanlah. Okay, kamu ni, kita ni manusia ramai-ramai. Okay. Kemudian polis kata, okay, polis buat roadblock. Kemudian polis kata apa? Keluarkan kad pengenalan diri. Kan? Kemudian kamu pun terpaksa lah keluarkan IC kamu kan, daripada wallet. Okay, nah. Lepas tu kamu cakap, buat susah-susah je buat wallet ni kan, ataupun buat IC ni, kena simpan kat belakang. Why not letak tampal kat dahi? Kan? IC. Pergi mana-mana tampal kat dahi. Kan? Senang. Orang tengok kan. Kan orang tengok. Nama? Dia Widian. Nama? Pravin. Nama? Okay, senang. Orang dah tak tengok mata, orang tengok IC kat atas kepala. Orang tak tengok mata kamu dah, orang tengok IC. Ni siapa? Ni Ain Zulka. Jalan. Ni siapa? Okay. Masing-masing tengok IC masing-masing di atas kepala. Dia tak buat macam tu. Sebab apa? Sebab dia akan buat di sebelahnya. Takkanlah di diri engkau tu kau letakkan kau punya kad pengenalan kat dahi semata-mata nak bagi tahu orang. Tak. Macam tu juga kalau kamu pergi sekolah, cikgu-cikgu kamu pakai baju sekolah, pakai name tag. Name tag kat sini kan. Kenapa tak buat name tag atas kepala? Dah itu tempat yang paling sesuai. Samalah macam ni. Takkanlah semata-mata nak letak kampung raya tu, dia letakkan kampung raya kat sini juga. Kan? Jadi kampung raya kampung raya kat sebelah dia lah. Supaya kampung raya merujuk kepada kawasan itu. Takut nanti kalau katakan letak contoh cikgu sekolah kamu. Contohnya Cikgu Ahmad. Dia tak nama Cikgu Ahmad. Saya nak jumpa Cikgu Ahmad. Kemudian kamu pun datang. Ni ada nama Cikgu Ahmad ni. Kemudian kan, kamu tengok dekat name tag tu ada Cikgu Ahmad kan. Kamu cakap dengan name tag tu, Cikgu Ahmad kan. Saya nak tanya Cikgu Ahmad. Padahal Cikgu Ahmad mata kat sini. Dia tengok kamu macam tu je. Kan? Kamu pula cakap dengan name tag dia. Cikgu Ahmad. Kan? Kau kenapa? Cikgu kat sini kan. Dah sini nama Ahmad. Yang ini bukan Ahmad. Yang ini nama Ahmad. Tak pasal-pasal dish. Kena lempang dengan kamu punya cikgu tu. Nampak tak? Jadi nama yang kecil tu mewakili seluruhnya. Bukan yang di situ yang Cikgu Ahmad. Yang lain-lain ni bukan Cikgu Ahmad. Yang ini Cikgu Ahmad. Bukan. Faham tak? Itu kita punya metodologi dia. Jadi kampung raya tu tak semestinya di titik itulah kampung raya. Tak. Kampung raya tu seluruhnya. Sebelah saya tak ada pun IC, cikgu. Yelah, memang tak ada IC. Engkau memang tak ada IC ke? Sian kan. Baik. So kampung raya inilah dia adalah kampung-kampung dia, dan nama tu diletakkan di tepi. Itulah dia sebenarnya. So itu sebab kenapa. Baik. Sebenarnya kita ada satu lagi RG, iaitu rujukan grade 6 angka.
Tapi rujukan grade 6 angka ni cikgu kena ajar dalam satu kelas. Okey, satu lagi kelas. Sebab apa? Sebab rujukan grade 6 angka ni, kalau cikgu tunjukkan pada kamu sekarang ini, mesti kamu akan pening. Mesti kamu akan pening. Jadi kenali dulu rujukan 4 angka. Next class, cikgu akan ajar rujukan grade 6 angka. Masa dah habis, itulah. Memang kelas geografi cikgu ni memang tahu-tahu dah habis dah. 2 angka tak ada. 2 angka tak ada ada 4 angka dengan 6 angka. Memang kelas cikgu geografi memang macam tu. Time geografi tahu-tahu dah habis. Dah habis dah. Dah habis dah. Kan? No finish. Okay. No finish. Okay. So, itu sahaja pada hari ini. Next week kita akan buat rujukan grade 6 angka. Okay.